Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya sekali lagi Nur Haizirani dalam program Women's Power. Baiklah penonton, menurut kajian yang telah dibuat oleh syarikat Durex di mana statistik menunjukkan wanita Malaysia adalah yang ketiga paling ramai curang dengan peratusan sebanyak 39%. Dan untuk membuktikan statistik ini sama ada benar ataupun tidak, pencerahan harus dilakukan dan untuk itu pada hari ini pihak Women's Power program telah pun menjemput tak lain tak bukan Puan Suzana Ghazali yang merupakan perunding psikologi keluarga dan guaman syar'i untuk mengulas isu ini dengan lebih lanjut, dengan lebih terinci di mana kebenarannya tentang isu ini. Jadi terima kasih Puan Suzana kerana sudi bersama dengan kami di program Women's Power ni. Sebenarnya kita dah lebih mesra dengan panggilan Kak Su ya. Ya betul sih. Jadi panggil Kak Su ni okey boleh, lah. tak ada masalah. Okey Kak Su, bagaimana reaksi Kak Su bila Kak Su dengar tentang hasil kajian yang telah dilakukan ni yang perempuan Malaysia merupakan yang ketiga tertinggi dan peratusan lebih kurang 5%. 509 orang responden tak setuju pula tu mengatakan kritikan hasil pada kajian ni. Maknanya banyak yang marah lah, banyak yang bangkang lah. Komen Kak Su macam mana? Baik, dia kalau ikutkan kepada pengalaman akak Zee, alhamdulillah tahun ni 17 tahun dalam bidang psikologi keluarga guaman syar'i. Berikut kepada kes-kes yang akak kendalikan, awal-awal tahun pertama, kedua, ketiga dululah, okey. Kalau daripada 10 kes, nak jumpa satu kes wanita curang susah. Memang payah sangat-sangat. Okay. Tapi Zee, 5-6 tahun kebelakangan ini, daripada 10 kes, akak berani katakan 3 atau 4 kes melibatkan isteri yang curang. Jadi bila dapat hasil kajian macam tu, bagi akak bukan benda mengejutkan lah. Kalau siapa-siapa yang marah komen semua tu sebab dia tak berdepan dengan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Tak tahu keadaan sebenarnya. Betul, sebab yang kata apa, contoh kata kalau wanita Melayu kita ni kan, dia memang setia kan. Tapi dengan keadaan dan cabaran yang berlaku hari ini, sebab-sebab tertentu, memang tak mustahil. Kajian itu betul. Faktor yang membuatkan sampai kita ni berada tahap yang agak kritikal Kak Zu. Adakah kerana sekarang ni Kak Zu rasa pasal media sosial dah berlaluasa, like nak telefon boyfriend lama ke, nak berhubung ke, nak skoding ke apa, senang sangat Kak Zu? Mudah sebenarnya sangat ya. Kat ujung jari je kan. Kat ujung jari je. Baik, dia sebenarnya kalau ikutkan, sebelum akak sebut tentang isteri curang, wanita Malaysia curang. Curang bagi seorang isteri dengan curang seorang suami berbeza Zee. Kalau suami, contoh katakanlah dekat pejabat kan, dia keluar makan dengan rakan sekerja berdua saja tengah hari, tak boleh kata curang lagi. Sebabnya lelaki. Mungkinlah orang kata lelaki boleh kahwin 4, tapi memang itu keadaan dia. Tapi kalaulah kata wanita, isteri keluar makan berdua saja dengan lelaki dalam keadaan suami tak tahu, itu dah jadi curang. Itu just suspicious. Sebab dia begini, bila seorang wanita, khususnya orang Islam, bila dia berkahwin, ketaatan dan hormat kepada suami itu lebih. Contoh katakanlah macam sekarang kita ada Facebook, kita boleh jumpa balik kawan sama tadika dulu pun contoh kan, kok cerita pasal tadika kan. Okey. So bila dia jumpa balik, dia nak kontak dengan kawan lelaki yang dia jumpa tadi, perlu izin suami. Kalau tak dapat izin suami, dia duduk bermesra, kadang-kadang melawak sayang pun, itu dah kira sebagai curang. Sebab itulah mungkin kajian tadi kata wanita Malaysia ramai yang curang. Dan bercakap tentang alasan atau faktor, tak bolehlah nak kata, orang kata 100% salah isteri, tak boleh kat salah suami. Tapi kebanyakan kes yang kak kendalikan, sebab utama kepada isteri itu bertindak curang adalah kerana isteri tak dapat perhatian daripada suami. Perhatian, attention. Betul. Sebabnya Zee, kalau kata di Malaysia kita ni lah, kita dapat ramai lelaki Malaysia romantik hanya sebelum kahwin. Masa sebelum kahwin, kalau birthday tepat depan tengah malam tu, call terus. Terus. Itu tak apa lagi, kentut pun wangi. Lagi. Okey, Kak Su, kita petik sikit kenyataan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat Datuk Noria Kasnon. Kajian tersebut bercanggah dengan laporan kajian penduduk dan keluarga Malaysia keempat LPPKN pada tahun 2004. Di mana kecurangan berlaku tidak begitu serius. Jadi ini antara sumber-sumber yang kita dah buat lah Kak Su. Reaksi Kak Su macam mana? Baik, dia kalau ikutkan statistik yang ada tu pun 2004. 2004 sekarang 2015. Dah 10 tahun lebih kan. Dan macam Kak sebut tadi, daripada awal akak kerja dulu memang jarang benda ni berlaku. So kalau 2004 baru 10 tahun,
Dan kes yang akak sebut tadi 5-6 tahun kebelakangan ini, kalau 10 kes 3 atau 4 kes curang. Jadi mungkin kita boleh buat cabaran orang kata kajian barulah, nak kenal pasti kenapa benda ni berlaku dan kita nak pulihkan, nak tambah baik lagi kehidupan Itu yang kita nak tahu sebenarnya. Sebab wanita ni dia katakan punya sikap yang sayang, dia kuat, setia dekat suami ke, dekat kekasih lah apa. You know, kalau perempuan ni ada satu sikap yang kalau dia dah sayang, dia akan sayang betul-betul kan. Okey, terutamanya husband lah. Jadi tanggapan sekarang terhadap perkara macam tu dah jadi lain. Zaman sekarang ni. Jadi kenapa boleh menggerakkan seorang wanita untuk berlaku curang? Mungkin ada perkara-perkara yang mendorong kepada perempuan tu nak jadi daripada berubah daripada jadi setia, daripada setia seorang yang curang. Okey. Apa perkara-perkara yang mendorong tu? Baik, kalau kita tengok balik dalam Al-Quran, ayat yang diharuskan, maksudnya hukum nikah disebut selepas ayat berkaitan dengan anak yatim. Ulama mengatakan sebab turun ayat nikah selepas anak yatim, nak letakkan yang isteri ni sebenarnya bagaikan anak yatim yang perlu diberikan perhatian, perlu diberikan bimbingan. Sebab anak yatim mak ayah tak ada, jadi kena ada yang menjaga. Kemudian ayat nikah dikatakan isteri semacam tu juga. Bila dia kahwin, dia perlukan perhatian daripada suami. Jadi bila suami tak bagi perhatian, lepas tu dalam masa yang sama ada pula lah ayat-ayat cinta yang mengusik hati, mengusik perasaan. Contoh Zia Kak ada kes, kes benar, tidak ada benar mana ke benar belaka. Seorang isteri berkahwin dengan doktor. Hebat tu. Doktor kan? tu. Kita establish. Okay. Tapi boleh minta cerai dengan suami yang kaya, yang dah sediakan macam-macam. Rumah mewah, kereta besar. Sebab apa? Jatuh cinta dengan bangla jual kapet. Bangla pergi setiap minggu ada manis kan. Duk puji suami tak pernah puji aku. Aku pakai lawa tak pernah puji aku. Suami duk main game ni sekarang ni pula. Lagilah pula kan. Jadi bila ada orang bagi perhatian, dia rasa itu yang terbaik sebenarnya. Ada juga kes jumpa cinta lama. Akak ada satu kes 12 tahun berkahwin, suami memang baik, suami bertanggungjawab, anak 4 orang. Tapi ditakdirkan jumpa balik kawan lama, cinta tak tahulah monyet ke beruk ke masa sekolah menengah kan. Dia kata, si lelaki kata apa? Dulu dia suka ke perempuan ni. Perempuan kata, alah dulu pun suka juga tapi masa tu bersekolah, tak bercakap. Jadi cinta lama tu berputik kembali. Dia cakap dengan suami dia minta diceraikan. Suami minta masa. Suami pergi 3 bulan. Kalau kata nak juga, ceraikanlah. Bercerailah si lelaki tadi dengan suami dia, dengan isteri dia. Isteri kahwin dengan pak ua dia. Tapi seminggu lepas kahwin, sebab kahwin dengan suami orang, pecah rahsia, mak mertua si suami baru ni cakap engkau tak boleh jumpa dengan isteri dia. Masa dia call akak tu, dia mengandung 4 bulan Zee. Hasil hubungan seminggu tadi, dia kata, Kak Su, saya dengan suami seminggu tu je jumpa, lepas tu hanya ber-email dan ber-SMS sebab memang tak boleh kontak langsung. Dan masa umur dah lanjut, mengandung tu alahan teruk, bekas suami yang tolong bawa pergi ke klinik, check up semua. Ini kata cari penyakit. Ini cek penyakit lah tu kan. Dah elok semua dah macam tu pula. Itu kata di sana cabaran sebenarnya pada wanita. Okey Kak Su, daripada 39% tu mungkin Kak Su boleh bagi-bagikan berapa peratus diwakili wanita Melayu, India, Cina, lain-lain. Rasanya macam mana? Siapa yang berada di dalam kategori yang tu paling tinggi Kak Su? Baik, akak tak boleh nak bagi detail secara spesifik. Okey, akak tak ada bagi detail. Cuma macam kalau ikut kebanyakan kes akak, sebab akak memang mengendalikan kes Melayu sahaja dan kes-kes Chinese atau India. Okey, kalau ikutkan ranking lah, akak kes akak Melayu dan India dulu baru Chinese yang ramai yang jumpa akak lah. So kalau ikutkan kepada keadaan tu, memang Melayu lah yang tinggi. Sebab dah ramai ibu akak macam tu kan. Mungkin kalau kaunselor lain, wallahualam. Cumanya berdasarkan kategori curang ataupun kenapa dikatakan seorang wanita itu curang, kecurangan itu sebenarnya lebih kepada wanita Islam, wanita Melayu. Contoh akak sebut tadi, kalau bermesra dengan lelaki kat WhatsApp pun dah nama curang. Berbanding dengan yang non-Muslim. Sebab mungkin begini biasa. Sebab contoh non-Muslim,
Kalau kita peluk-peluk tu tak ada benda, okey je kan. Normal je. So mungkin budaya atau prinsip hidup tu yang membezakan, jadi membezakan juga maksud curang. Berbanding dengan wanita Islam yang ketaatan dan hormat pada suami itu lebih utama dan ada batas-batas tertentu, itu meletakkan curang wanita Islam tu lebih berbanding dengan non-Muslim. Non-Muslim. Okey, Kak Su, sekarang ni kalau kita lihat zaman sekarang ni dah makin moden, teknologi pun dah semakin canggih. Wanita kini pun dah makin berkejaya. Masing-masing wanita sekarang ni boleh dikatakan majoriti semua dah berpangkat besar. Betul. Memang ada yang melebihi, yang lebih baik dalam sebuah institusi keluarga tu, wanita kerjaya dia lebih baik daripada lelaki sana. Itu that is the fact yang kita kena terima, Kak Su, kan. Jadi adakah punca wanita itu berlaku curang? Mungkin ada kerana perkara-perkara begitu juga, makna pasal dia dah bergaji besar, dia rasa dia lebih baik. Mungkin macam tu ke, Kak Su? Kalau itu faktor dia, bagi akak kurang setujulah. Sebab berdasarkan pengalaman kes akak, tak kira lah suami tu gaji kecil ke, orang dia kecil lagi ke, pendapatan dia kecil lagi apa semua kan. Isteri akan setia selagi si suami setia dengan dia. Tapi kalau isteri tu suami tu kaya sekalipun, tapi suami macam mana doktor tadi kaya tu kan, tapi tak bagi perhatian, isteri boleh curang. Sebab kebanyakan wanita hari ini dia memerlukan suami untuk dikasihi, untuk dicintai, untuk diberi perhatian. Kan kita kata wanita dijadikan peturang untuk lelaki, kan, dekat dengan hati untuk cintai. Biasa orang cakap kan. Bukan kata bila kata kaya wanita akan dapat segalanya, sebab kebanyakan wanita ni duit tak ada kisah, kan. Insya-Allah boleh cari, kan. Dan boleh tolong pula suami dalam rumah tangga. Tapi bila suami dah tak bagi perhatian, dan ada kes akak bila suami bagi nafkah tak berapa cukup, dia pejam mata. Suami pukul, dia pejam juga mata. Tapi bila dapat tahu suami ada orang lain, dan tu juga dia sing-sing lengan baju. Jadi punca dia bagi akak bukan sebab kewangan, bukan sebab pangkat lebih besar, sebab wanita akan setia kalau dia rasa diri dia dihargai. Tapi dia rasa macam aku ada suami, kita tak ada suami je. Kan? Macam kata biskut, kejap ni kita tak ada. Begitu kan? Jadi dia rasa siapa aku? Bila dia persoalkan siapa aku, ada orang pula yang datang. Masa tu bagi yang perhatian dia pula, kan. Masa tu barulah suami nak kelang kabut. Betul. Kan. Okey, Kak Su, mungkin Kak Su boleh senaraikan jenis-jenis curang, Kak Su. Okey. Mungkin ada tak tahu jenis-jenis curang perilaku ni, Kak Su? Baik, kalau kata curang perilaku khusus untuk wanita Muslim, akak fokus. Okey. Akak sebut tadi, kalaulah kata dia berhubung dengan mana-mana lelaki bukan dengan pengetahuan dan izin suami, itu dah dikira curang. Kalau dia bermesra yang melampau, cakap-cakap kata-kata yang boleh menimbulkan kasih sayang, sedangkan dia adalah isteri kepada seseorang, curang, itu pun dikira curang. Kalaulah contoh kata dia keluar berdua sahaja dengan mana-mana lelaki tanpa pengetahuan dan izin suami dia, dikira curang. So maksudnya sekarang ni, kalaulah anda seorang isteri, baik contoh kata suami memang jahat, tahap setan contoh Z, paling jahat lah kiranya kan. Kalau suami anda jahat tahap setan sekalipun, bukan alasan untuk curang dengan rasa cinta kepada lelaki lain. Settlekan dulu part suami ni, dah settle dah, cari lelaki lain tak apa. Tapi selagi anda masih seorang isteri, apa yang anda buat perlu dengan pengetahuan dan izin suami, walau suami perangai teruk macam mana pun. Sebab bila jadi seorang isteri, kita ada tanggungjawab. Memanglah kata tanggungjawab aku je, hak aku mana? Tapi sebab apa? Sebab kita adalah isteri yang kaya dengan sifat kasih sayang. Sebab dalam diri kita kita ada rahim. Kan? Orang lelaki ada nama rahim. Tak ada rahim dalam diri dia kan. Jadi rahim tu maksudnya kasih sayang. Jadi bila wanita kaya dengan kasih sayang, sebenarnya dia boleh setia kalau dia dihargai. Jadi para suami, itu pentingnya. Sebab bila jadi seorang suami pun sebenarnya, macam Kak sebut tadi, orang Malaysia, lelaki Malaysia ni ramai yang romantik sebelum kahwin. Lepas kahwin, aku dapat dah, cukup lah. Memang kajian mengatakan, tolonglah erase that mentality tu. Macam mana lah kan nak buat. Dia gini, kajian memang mengatakan secara psikologinya, lelaki sebelum kahwin memang dia akan pulun. Cakap orang Utara kata kan, dia akan pulun. Sebab apa? Dia nak yang tu. Tapi dia dapat dah, cukup lah. Dia fokus benda lain pula. Isunya yang kita nak kena faham,
cinta ni bukan macam minum air kopi. Penat mengantuk minum kopi segar. Ada orang minum kopi tak segar lagi kan? Tapi kasih sayang ni bermula daripada kosong Zee. Kemudian ada sebab-sebab tertentu dia akan bercambah, akan mekar. Dan cambah mekar tadi dia boleh hilang. Dia boleh jadi zero balik kalau kata tak disemarakkan kasih sayang tersebut. Jadi suami dah dapat pun kena jaga. Ini isteri aku, dan dalam Islam seorang suami wajib melayan isterinya dengan baik. Jaga emosi, jaga perasaan, panggilan pun kena jaga. Kadang-kadang lepas kahwin, sebelum kahwin sayang, darling. Lepas kahwin kalau kata orang Kedah kan, oi dia nanya kan. Oi. Ada mak, ada anak jadi mak hang, pak hang contohnya kan, dah jadi masalah. Sedangkan kau dengan orang lain boleh kau panggil lembut elok. lagi ya. Jadi panggilan pun kena jaga. Okey. Kak Su, sekarang ni reunion ni dah memang jadi trend. Saya tengok Kak Su kan. Betul. 30 tahun tak jumpa kan. Tuk buat reunion, jumpa balik. Okey Kak Su. Reunion dikatakan mungkin merupakan salah satu juga punca perceraian. Jadi bagaimana Kak Su lihat fenomena reunion ni sebagai titik awal orang cakap punca perceraian tu Kak Su? Baik, akak ada satu kes yang menarik Zee pasal reunion. Seorang isteri mengadu dengan akak. Isteri ni umur dia 53 tahun. Suami umur 55 tahun. 2 tahun je beza, tak banyak Ya. tu. Kemudian buatlah reunion geng sekolah menengah dulu. Lama tu kayaknya kan. Lepas reunion 3 bulan dia nampak suami dia berbeza. Cek balik, rupanya suami dia jumpa balik cinta sekolah menengah dulu cinta monyet yang dulu. juga isteri orang. Umur sebaya 55. Orang tua pun bercinta kau. Jadi kiranya sekarang ni reunion tak salah. Kita nak jumpa balik kawan-kawan lama. Cuma yang kena faham, kena ingat status diri kita. Masing-masing lah. Status diri. Kalau anda isteri, dah tak boleh dah nak syok-syok dengan orang lain, tak boleh dah. Dan kalau suami itu pula, memang anda boleh poligami. Tapi kalau itu isteri orang, kau pandai-pandai dah. Itulah. Kan? Dan penyakit. Betul. Dan untuk para suami, satu benda je saya nak ingatkan. Kalau kata duk merisik-merisik bagi ayat cinta dekat bini orang tu kan, termakanlah kononnya kan. Satu benda, kalau ambil dia jadi isteri, ada orang pula perayat, tak mustahil dia kena tinggal balik. Jadi tanya balik, kalau dengan aku pun dia boleh tinggal suami dia, kamu kahwin dengan dia. Jadi para isteri kena ingat. Jangan rasa macam, aku isteri orang sayang aku lagi best kan. Jangan. Bukan naik saham, sebenarnya menjatuhkan saham sendiri, menjatuhkan harga diri sendiri, sebab orang boleh menilai kita, siapa diri kita sebenarnya. Okey. Kak Su boleh tak tolonglah Kak Su bagi perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh pasangan-pasangan kat luar ni, terutama sekali suami isteri lah Kak Su kan, untuk mengelakkan daripada berlakunya kecurangan. Apa agaknya tips-tips Kak Su? Mungkin kat luar tu tertanya-tanya jugalah Kak Su kan. Baik, dia sebenarnya untuk mengelakkan curang, maksudnya kita nak wujudkan perkahwinan yang bahagia. Yang pertama sekali, niat ikhlas terima pasangan sebagai pasangan hidup. Kadang-kadang Zee, ada kat jumpa klien, kenapa kahwin? Orang lain kahwin, saya kahwin lah. Dia tak tahu kenapa dia kahwin. Ada pula kahwin, betul lah. Ada pula yang kahwin sebab dia handsome, dia cantik. Habis tu kalau dah tak handsome, tak cantik. Jadi payahlah kan. Jadi kita bila berkahwin dengan seseorang, terima seseorang sebagai pasangan hidup, tak kiralah sebagai suami ke sebagai isteri, kena terima dia seadanya, ikhlas untuk hidup sepanjang hayat. Jangan ada masa je semua tak boleh lah kayaknya kan. Bila kita terima seadanya pula, tu kena faham konsep seadanya. Bukan seadanya, contoh kata dulu masa bujang, suami suka balik lewat malam. Bila kahwin, balik lewat malam juga. Kenapa? Ini aku seadanya. Tak boleh. Seadanya tu sesuaikan pula, dulu kau bujang. Sekarang kau dah ada isteri, dah tanggungjawab lain. Kena sedar diri tu satu. Lepas tu, kena laksanakan tanggungjawab. Dalam perkahwinan Zee, ada 3 tanggungjawab. Tanggungjawab tersendiri suami, tanggungjawab tersendiri seorang isteri, tanggungjawab bersama suami isteri. Tanggungjawab suami jadi hak isteri. Tanggungjawab isteri jadi hak suami. Tanggungjawab bersama suami isteri jadi hak anak ataupun anak-anak. Kalau semua ni dibuat tanpa duk fikir, tak apalah Kang, aku tak buat, dia cover lah. Hak jadi masalahnya adalah, tak apalah Kang, dia cover. Dah tu pula kadang-kadang ada pula suami yang nampak bila isteri tu boleh berdikari sangat, dia biar ke isteri dia buat. Tukar lampu, abang lampu, kejap lah, isteri pun suami tak buat, lampu nak guna, dia buat sendiri. So dia rasa macam lepas tangan. Sebab tu isteri pun kadang-kadang jangan tunjuk kata boleh buat semua. Kena tunjuk juga, abang tak boleh lah yang ni. Kena jugalah lembek-lembek tengkuk kan. Kena pujuk rayu tu ada. Jadi kalau buat tanggungjawab tu sepenuhnya, insya-Allah. Dan yang ketiga,
komunikasi kena jaga. Sebab kadang-kadang bila dah kahwin terlalu sibuk dengan kerja, dengan media yang berbagai. Betul. Ada kes suami isteri rumah 2 tingkat, seorang atas, seorang bawah, ber-WhatsApp. Itu parah dah tu. Apa cerita kan? Betul. Kau pergi jumpa lah. Itulah dia, Dulu bukan lah dulu kan. masa bercinta punyalah jauh beribu batu nak telefon bercakap. Ini dalam rumah satu rumah tak nak bercakap. Termasuk jugalah isu pasangan komuter. Kan, pasangan komuter banyak pasangan yang tak tinggal bersama, yang jumpa seminggu sekali, sebulan sekali. Ramai yang cakap kadang-kadang dah kahwin, tak bolehlah Kak Su sebab kami tak duduk sekali, tak boleh mesra. Persoalan dia, sebelum kahwin duduk sekali ke? Tak ada kan? Tidak ada lagi rasanya pasangan suami isteri yang berkahwin dengan orang dalam rumah dia sendiri. Betul tak? Kecuali rumah naik ATM lah. Kan? Paling tidak kita kahwin dengan jiran sebelah rumah. Kan? Maksudnya jarak circulation juga. situ jugalah. Betul. Tapi kebanyakan orang hari ni kahwin lain negeri, lain negara kan. Kalau yang jauh, ada cinta di hati, kenapa cinta yang dah wujud boleh hilang disebabkan jarak jauh. Sebab tu kalau komunikasi dijaga, ambil masa untuk kau sekarang macam-macam ada kan. Sentiasa bersembang. Dengan pasangan tak boleh bersembang, dengan orang lain bersembang pula. Jadi kena ambil masa untuk luangkan dengan pasangan. Dan paling penting doa. Ada pasangan kita sebelum kahwin, ya Allah ya Tuhan aku sayang dia, doa bukan main. Temukanlah jodoh kami. Betul. Lepas kahwin lupa doa. Mincu doa ya jalan pegang macam tak boleh. Jadi kena doa, ya Allah ya Tuhanku, bahagiakan kami suami isteri, ikat kasih pasangan aku kepada aku, jauhkan kami daripada perkara-perkara berosak rumah tangga. Kalau itu diamalkan, insya-Allah akan wujud bahagia suami isteri. Okey. Kak Su boleh tak katakan sekarang ni punca media sosial ni memang terang-terang antara masalah yang Betul. paling kita kena look into lah sebenarnya. Ya, betul. Memang akak setuju sangat-sangat sebabnya antara sebab kenapa sekarang ni pasangan suami isteri jarang luangkan masa bersama, sebabnya inilah dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya. Duk sibuk sana dengan grup kata-kata kan. Jadi tak salah macam akak sendiri Facebook 3 akaun Zee. Fake WhatsApp pun ada dengan semua, tapi kita kena disiplin. Limit bukan tak bagi kan. Kena ada disiplin masa untuk kita yang orang kata apa, untuk bermedia sosial ni sebagai satu cara untuk kita merehatkan diri kita sendiri. Jadi kena ada limit masa jugalah. Kalaulah kata kita keluar sesekali hujung minggu kan, kena ada masa yang kualiti yang terbaik untuk pasangan, untuk anak-anak. Kalau kita boleh manage masa kita, waktu kerja, waktu semayang, waktu nak berzikir, waktu nak ber-WhatsApp, waktu nak Facebook, ada limit masa kat situ jadual tentu, tak ada masalah insya-Allah. Ni tak 20 jam, 18 jam. Betul. Kadang-kadang dah tidur dah pasangan, dia nak sibuk lagi kan. Dah jadi masalah. Well, okey memang Kak Su. Okey. Kak Su, sekarang ni kalau katalah kita tengok pasangan kita curang, adakah tu sebenarnya kita boleh katakan itu merupakan wake up call kita? Wake up call untuk kita bagi tahu dengan dia kenangan-kenangan kita dulu supaya dia tidak ke arah maksudnya dia tidak terus-menerus curang tu. One of the cara lah. Kak Su rasa macam mana? Baik, dia sekarang ni bila kita dapat tahu pasangan kita curang, okey, terutamanya suami bila dapat tahu isteri curang, perkara paling penting, isu kita ni wanita curang kan. Perkara paling penting dia kena koreksi diri dia. Jangan nak mengamuk dulu. Kadang-kadang suami mengamuk, tak boleh, kau tu perempuan tak boleh kan. Dia kena koreksi. Memang akan mengamuk. Confirm. Kalau perempuan, lelaki curang, pandai pula dia cover. Kan? Betul kan? Kalau perempuan curang, that's it, habis. Dia tapi kan akak pernah jumpa kes Zee. Seorang suami umur 43 tahun telefon akak, dia kata macam mana dia nak maafkan isteri dia yang dah isteri umur 40 okey, yang dah tidur dengan kawan anak sulung dia. Allah. Tapi dia tahu, dia kata anak sulung dia umur 21. Perempuan ni kahwin awal lakinya kan. Dah tidur dengan kawan anak sulung dia. Dan dia kata, dia mengaku memang isteri dia walaupun 40 tapi nampak cantik lagi, nampak muda. Dan dia tak salahkan isteri dia. Dia kata ini bukan salah isteri saya puan, ini masalah saya sebab saya tak bagi perhatian dekat dia. So ini yang sedar diri. Dan apa yang dia buat, dia maafkan, suruh isteri dia bertaubat. Sama dengan lelaki yang kat luar sana, kalau dapat tahu isteri dah ada somebody yang special, koreksi diri. Kenapa dia buat macam ni?
kenal juga kenapa si isteri suka dekat lelaki ni. Sebab bila kita tahu sebab isteri suka lelaki tersebut, kita akan tahu oh ada kekurangan kat sini, kat sini, kat sini. Dan kita kena ubah diri kita. Manusia ni sebenarnya dia boleh berubah. Jangan pula aku ni tak pandai dah nak bersembang, tak pandai dah duk bagi alasan macam-macam. Sebab kita manusia boleh berubah. Dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 11 Allah sebut, Allah takkan ubah nasib satu kaum termasuk individu kalau kita tak berubah. Jadi kalau contoh kata ada kes akak, saya tak pandai lah Kak Su nak bersembang. Cakap je. Sembanglah, oh hari ni, oh cantik hari ni warna hijau kan. Contoh, apa isu tak ada hal. Anything kan. Ya, yang penting nak. Kalau kita nak buat, betul. boleh berubah. Tapi kalau tak nak, orang kata kalau nak 1000 cara. Tapi kalau tak nak satu alasan tutup 1000 peluang yang ada. Kak Su, sebagai kesimpulan kita hari ni Kak Su, isu topik panas ni Kak Su. Apa yang Kak Su rasa boleh Kak Su share ataupun pandangan anything daripada Kak Su untuk manfaat kita sama-sama kat sini Kak Su dengan kat luar sekali. Baik. Akak nak bagi satu pandangan, satu nasihat dan rayuan sebenarnya juga kepada para isteri. Memang dalam kes-kes akak, isteri dia berubah hati dengan suami bila dia rasa diri dia tak hargai. Cuma kadang-kadang silap isteri juga bila dia rasa suami tak hargai, dia tak cuba nak dapatkan balik perhatian suami. Kalau kata suami asyik dengan kerja, tak layan aku, biarlah. Dia bawa diri. Sebenarnya kau pergilah goda dia. Lelaki pula kena faham kalah dengan godaan. Jadi kalau isteri itu dah sah-sah suami kau yang halal, pergilah goda, pergilah merayu, suami akan bagi perhatian balik. Masalahnya Kak Su pernah dengar yang kena goda, tiba-tiba goda kena marah pula dah. Itu masalah tu. Cabaran dia Zee. Jadi Itu yang kena marah ambil tu. itu cabaran, tak apa, upgrade lagi. Boleh upgrade layanan. Dan kalaulah kata suami memang tak bagi juga perhatian, nakkan perhatian daripada orang lain, settlekan dulu dengan suami, cakap dulu dengan suami. Dan sebaiknya betul serang, abang saya nak macam ni, macam ni, macam ni. Ataupun kadang-kadang kebanyakan isteri kita ni air mata murah sangat. Baru nak cakap abang dah kedua kan. Dah Jadi hujan. tulislah satu surat cinta. Balik zaman dulu, tulis surat cinta tak bedak. Kan? Sebagai cara untuk mengungkap bahawa balik memori lama. Kenang balik dulu abang buat macam ni kat saya, macam ni, macam ni. Ingat balik detik-detik percayaan lama dulu. InsyaAllah akan dapat selamatkan balik perkahwinan yang bermasalah. Sebabnya kasih sayangnya Kak sebut awal tadi, zero, ada dia punya percambahan dia, ada punya semarak kasih dia. Tapi kalau tak digilap, tak jaga elok, macam bunga lah. Tak disemai, tak dibaja, tak disiram. tak disiram, habis, gone. Betul. Okey Kak Su, terima kasih banyak Kak Su. Sama-sama sebab kasih, sudi Zee. bersama dengan kami dekat Mob TV ni. InsyaAllah topik-topik menarik dan hangat kita akan panggil lagi Kak Su ya. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih Kak Su ataupun Puan Suzana Ghazali. Okey. Dan itu sekian sahaja daripada saya Nur Haizi Rani dan kru penerbitan Women's Power. Sehingga kita berjumpa lagi dan teruskan melayari mobtv.my. Assalamualaikum dan salam hormat.